Dasar Luar mendapat nafas baru sebaik saja Tun Abdul Razak menjadi Perdana Menteri Malaysia kedua. Sebelumnya, ketika zaman Tengku Abdul Rahman Putra, Dasar Luar Malaysia lebih condong ke arah pro-Barat dan pro-Amerika Syarikat dalam persaingan kuasa besar, khususnya dengan Soviet Rusia dan Republik Rakyat Cina. Dasar pro-Barat ini mungkin disebabkan Tengku terpaksa akur dengan prinsip pemerintahan British yang bersedia menyerahkan tanah Melayu untuk berkerajaan sendiri hanya jika kepimpinan tanah Melayu bersikap pro-Barat, anti-komunis dan tidak menggugat kepentingan British di negeri ini. Keadaan ini dibuktikan dengan penyertaan Malaysia dalam Pertubuhan Commonwealth yang dianggotai oleh negara-negara bekas tanah jajahan British, Pertubuhan ASEAN yang hanya meliputi negara-negara Asia Tenggara yang bukan komunis, penentangan berterusan terhadap Parti Komunis Melaya, serta pelbagai perjanjian pertahanan dengan Britain, Australia dan New Zealand. Justru itu juga sebelum menjadi Perdana Menteri, Tun Abdul Razak turut mengetuai kunjungan ke negara-negara Afrika Timur pada 1965, memenuhi undangan Amerika Syarikat ke negaranya pada April hingga Mei 1966, menghadiri persidangan Menteri-Menteri Luar di Bangkok pada Ogos 1966 dan melakukan lawatan ke Burma pada September 1966. Dasar Luar yang pro-Barat dan anti-komunis ternyata banyak menimbulkan masalah hubungan luar dan antara bangsa Malaysia. Negara Cina komunis sentiasa menjadi ancaman apabila menyebelahi pengganas komunis di negara-negara Asia Tenggara. Keadaan menjadi lebih buruk apabila Amerika Syarikat meninggalkan Indochina dan benua kecil itu mula terdedah kepada pengaruh Soviet Union. Keadaan menjadi lebih rumit antara tahun 1963 hingga 1965 apabila Indonesia dengan para pemimpinnya mula dipengaruhi oleh anasir-anasir komunis mengisytiharkan konfrontasi terhadap Malaysia. Indonesia berpendapat Malaysia yang ditubuhkan pada tahun 1963 merupakan cetusan daripada dasar neokolonialisme yang diamalkan oleh kerajaan British. Permusuhan politik juga berlaku dengan Filipina apabila negara itu menuntut Sabah sebagai sebahagian daripada wilayahnya. Selain itu, Tun juga sedar suasana politik di Asia Tenggara yang tidak menentu, sumber kekayaan yang banyak dan kedudukan Malaysia yang strategik membuka ruang kepada kuasa-kuasa besar untuk mengambil kesempatan meluaskan pengaruh masing-masing di kawasan itu. Justru itu sebaik sahaja dilantik Perdana Menteri, Tun Abdul Razak mengambil langkah drastik untuk mencorak semula dasar luar negara. Dalam persidangan negara-negara bersatu di New York, Oktober 1971, Tun menarik perhatian masyarakat antarabangsa mengenai perubahan dasar luar Malaysia dengan mengambil sikap berkecuali. Tun juga mengesyorkan agar kawasan serantau Asia Tenggara dikecualikan daripada campur tangan dan pengaruh kuasa besar. Saranan Tun serta perubahan dasar luar Malaysia ternyata mendapat sokongan padu ke semua negara anggota ASEAN. Pada 27 November 1971, konsep kawasan aman, bebas dan berkecuali di Asia Tenggara atau ZOFAN diisytiharkan di Kuala Lumpur melalui satu memorandum dikenali Perisytiharan Kuala Lumpur. Objektif utama ZOFAN adalah bagi menjadikan Asia Tenggara sebuah kawasan aman, bebas dan berkecuali daripada sebarang pertikaian kuasa besar serta tidak akan menyebelahi mana-mana pihak dalam pertikaian tersebut serta bebas daripada sebarang ancaman senjata nuklear. Kuasa-kuasa besar juga harus mengiktiraf dan menghormati kawasan serantau Asia Tenggara dan sikap berkecualinya. Untuk mencapai strategi itu, Tun memilih pendekatan diplomatik kerana strategi itu amat sesuai dengan semangat keserantauan. Melalui pendekatan itu, Tun kerap mengadakan kunjungan dan lawatan rasmi dan tidak rasmi serta perjanjian kerjasama dengan kesemua negara kecuali negara Israel dan Afrika Selatan. Di samping itu, perpaduan di kalangan anggota ASEAN diperkukuhkan lagi dengan kerjasama sosial dan budaya. Menurut Tun, sokongan antarabangsa terhadap sesuatu isu akan menjadi lebih mudah jika dibuat secara kolektif dengan negara-negara ASEAN, seperti bantahan ke atas pencerobohan Vietnam terhadap Kampuchea dan masalah orang-orang pelarian.
Demikian juga dalam kerjasama ekonomi negara-negara anggota, termasuk dasar kemudahan tarif, kemudahan GSP, dan pelaksanaan projek-projek lainnya. Pada zaman Tun juga, Malaysia turut menganggotai pertubuhan negara-negara berkecuali. Keadaan ini membantu Malaysia mengadakan hubungan diplomatik dengan bukan saja negara-negara demokrasi di dunia, malah negara-negara komunis termasuk Rusia. Melalui usaha beliau, Malaysia berjaya mendapatkan pengiktirafan mengenai dasar berkecuali dan dasar Zohfan ASEAN. Hubungan dengan China dimulai dengan pengiriman delegasi perdagangan ke Peking pada Mei 1971. Hasil daripada delegasi tersebut, China mengiktiraf kedaulatan Malaysia dan berjanji tidak akan campur tangan dalam urusan dalam negeri Malaysia. Malaysia sebaliknya menyokong usul Kerusi Republik Rakyat China di PBB. Jalinan hubungan diplomatik diperkukuhkan apabila Tun Abdul Razak melakukan lawatan rasmi yang bersejarah ke negeri China pada bulan Mei 1974. Tun juga turut memantapkan hubungan dengan negara-negara dunia ketiga, khususnya negara-negara Afro-Asia dan negara-negara Islam. Perhatian Tun terhadap keamanan negara-negara ini jelas apabila pada September 1973 beliau menghadiri persidangan pertubuhan negara tersebut di Afrika Utara. Beliau turut menyarankan agar setiap negara anggota bergabung tenaga agar menjadi satu kuasa yang kuat untuk dipergunakan dengan cekap sumber alam dan mendapatkan pembahagian peluang ekonomi yang adil bagi rakyat masing-masing. Sementara itu pada 23 Mac 1970, beliau mengetuai rombongan Malaysia ke persidangan pertama Menteri-Menteri Luar Islam di Jeddah, Arab Saudi. Dalam persidangan ini, Malaysia diberikan penghormatan mencalonkan Tengku Abdul Rahman sebagai Setiausaha Agung Pertubuhan Negara Islam yang baru. Tun juga telah merasmikan pembukaan persidangan bagi pelancaran Pertubuhan Berita Islam INA di Kuala Lumpur pada 16 Ogos 1972. Tun juga telah mengetuai perwakilan Malaysia ke persidangan kemuncak negara-negara Islam di Lahore, Pakistan pada 22 Februari 1974. Beliau kemudiannya melakukan lawatan rasmi ke Qatar, Kuwait, Emiriyah Arab Bersatu, Bahrain dan Arab Saudi. Hubungan diplomatik dengan negara-negara bukan Islam juga dipertingkatkan dengan lawatannya ke Korea Utara, Vietnam, Burma, Jepun, Kanada, dan lain-lain. Sebagai penghargaan terhadap usaha-usahanya menjalin hubungan antarabangsa, Tun Abdul Razak telah dianugerahkan dengan pelbagai darjah kebesaran dan pingat penghargaan antarabangsa.